Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada yang hadir untuk kelas kita pada minggu ke-6. So minggu ni adalah minggu ke-6. Jadi ada 97 orang yang hadir lah. So saya rasa 97 orang ni adalah yang kekal lah sebab minggu airdrop dah habis. Jadi 97 orang ni yang 90 kalau ikut list ada 100 tau. Tapi 98 lah sekarang ni ya. Mungkin yang tak ada tu mungkin dia ada masalah-masalah tertentu. Jadi untuk minggu ni kita akan teruskan dengan kuliah kita. So saya akan ambil kuliah yang ke-6 iaitu perancangan kertas kerja dan perancangan program lah supaya kamu nanti selepas minggu ke-8 nanti kamu dah start untuk buat program ataupun buat projek kesukarelawanan. So minggu ni kita akan sentuh berkenaan dengan topik tersebut lah. Jadi sebelum kita nak teruskan dengan kuliah kita, saya nak buka soalan lah. Kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya. Kalau ada apa-apa yang kamu nak penjelasan ataupun tak faham ke apa, boleh bertanya lah. So kita buka soalan lah sekarang sebelum kita start kuliah. Jadi kalau siapa nak tanya, malu nak bercakap ke apa, boleh type ke ruang komen lah. Okay ya? Assalamualaikum doktor. Salam. Saya Saiful Muklis. Okay Saiful. Saya nak tanya pasal pembentukan grup-grup kerja dalam subjek ni. Saya dah dah dalam grup cuma tak ada respon. Oh, kamu seorang je? Tu saya tak tahu lah. Macam mana? Tak dengar. Saya belum ada dalam mana-mana grup lagi. Saya dah tanya dah dalam. Kena masuk dalam mana-mana kumpulan lah. So nanti ketua kumpulan mana-mana kumpulan boleh ni lah. Kena terima Saiful sebagai ahli kumpulan sebab dia baru masuk kan. Kamu baru masuk kan? Ya, saya baru masuk. So tengok nanti mana-mana kumpulan yang ni boleh masuk lah. Ni link grup. Ada tu. Nur Fazlin dah bagi link grup. Boleh masuk dalam grup tersebut. Dan kamu dah boleh start bincang tau program-program yang kamu nak buat. Sebab dah tak lama dan kamu lepas ni kamu kena siapkan proposal dan format dia pun saya dah masukkan dalam MyGuru dan juga tapak untuk kamu submit proposal pun saya dah masukkan. So, ada dua tu. Yang satu lagi arahan untuk format, yang jangan submit proposal kat situ Yang tu just kamu tengok untuk ambil format sahaja. Lepas tu nanti nak submit ikut kumpulan masing-masing lah. Dia ada kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan kena tentukan dan ahli dia kena masuk dalam sebab kita punya submit dalam MyGuru ni dia dah ada siap, kamu kena masukkan nama saya rasa dalam tu. Jadi kamu kena tengok lah ketua kumpulan nanti kamu tengok. Dan yang submit tugasan tu hanyalah ketua kumpulan sahaja. Hanya satu sahaja. Kalau 10 kumpulan, dalam kelas ni ada 10 kumpulan, maksudnya ada 10 paperwork. So jangan ahli-ahli pakai submit pula, nanti banyak. Dan nanti dia akan jadi redundant lah. Susah nanti nak tengok. Dan satu lagi untuk paperwork tu kamu kena buat satu muka depan lah macam biasa. Macam assignment kamu yang lain dia ada muka depan. Jadi muka depan tu kena ada nama matrik kamu yang betul lah. Nama matrik kamu yang betul. Jangan salah tulis nama matrik lah, nanti susah saya nak cari dan saya nak key in markah nanti ya. So ketua kumpulan kena tengok betul-betul lah benda ni ya. So kena ada muka depan, lepas tu kena ada paperwork. Satukan sahaja. Dan nanti kamu submit dalam bentuk Word ataupun dalam PDF paperwork tersebut. Okay, ada lagi soalan nak tanya? Betul, saya nak tanya. Dalam paperwork dalam paperwork tu kan ada minta surat lampiran surat jemputan untuk bukti untuk kelab, kerjasama kelab kan? Okey. Kalau untuk panel just buat surat rasmi, hantar je lah. Maksudnya arah program ataupun nak minta saya sign pun boleh, tak ada masalah. Maksudnya perlu lampirkan sekali dalam paperwork tak? Yes, betul. Kena lampirkan sekali ya. So maksudnya dalam paperwork tu semua komplit. Dia punya lampiran tu, surat untuk jemputan panel, surat untuk kita mohon dana, kena ada dalam tu. Jadi kalau untuk senarai panel tu letak di bawah senarai tetamu lah ya? Senarai tetamu, senarai VIP ke boleh je. Tak ada masalah.
Okey doktor. Lepas tu kan kalau contohnya nak jalankan program ni, lepas tu contoh kalau minta MyChamp ke, hari tu saya kontak dengan JEPA kata kena ada sign daripada macam pusat ko macam tu kan. Jadi kalau kita punya retas kerja ni dia under apa? Kita kerja ni under khusus kesukarelawanan. Tapi saya rasa kalau macam ni, kalau kamu susah-susah sangat, tak payah minta tak apa. Tak payah buatlah MyChamp atau My Kucing tu, tak payah. My Cat tu kan. Tak payah. Kalau susah sangat lah. Tapi kalau kamu ada saluran, memudahkan kamu, okey je. Boleh. Minta. Kalau template sijil tu lah doktor nak tengok juga ke? Template sijil, hari tu saya tanya penyelaras. Dia kata dia akan sediakan satu template. Dia akan sediakan satu template dan kita akan gunakan yang tu sahaja. So nanti saya akan bincang balik dengan penyelaras khusus lah. Oh, maksudnya template Ataupun perlu buat sendiri. Atau nanti saya tanya dia dulu. Lepas tu kalau dia kata tak apa ikut kumpulan, kita design sendiri lah untuk kelas kita. Sijil. Nanti So kita akan buat sijil digital lah. Doktor akan maklumkan balik berkaitan sijil ni. Jadi saya akan tanya dia. Sekejap saya call terus lah. Saya call terus lah. Sekejap. Neng kau. Dia jaga-jaga kau siopet. Kau tahu tadi, dia mau tangkap dong si Mochi tu. Belum empat ya. Mau tangkap apa, Pak? Halo, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey untuk sijil memang kita nak seragamkan, tetapi kalau ada siapa-siapa yang sekarang ni yang pandai yang grafik, saya rasa kamu memang terror ni, yang pandai buat sijil, yang pandai buat grafik apa semua, minta tolong kita buat satu sijil dan kita akan seragamkan semua kelas. Semua kelas dan juga semua pensyarah lah akan guna sijil tu. Boleh ke? Siapa yang pandai? Doktor, kumpulan kami dah ada template sijil. Kalau yang tu nanti bagi saya, nanti kita akan tengok, kita akan guna yang tu, tak apa. Nanti bagi saya check dulu. Okay, doktor. Kalau dalam sijil tu, sign dia nak sign buku sign siapa? Sign doktor je ke? Sign dia kita bagi sign penyelaras lah kot. Penyelaras, baik. Penyelaras khusus kesukarelawanan. Nanti saya bagi nama. Okey ya, so settle lah. Mbak CJ ada lagi nak tanya? So kena clear ni sebelum kamu untuk apa topik ni, topik yang penting untuk tugasan, dan tugasan ni adalah tugasan yang markah besar, 40 markah tau. So kena clear lah. Yang lain ada ke? Tidur ke apa? Ni link group, okey. Tajuk webinar boleh open sekejap. Ada yang bertanya, tajuk webinar boleh open atau spesifik untuk kaitan dengan sukarelawan. Ya, tajuk webinar tu kena spesifik dengan kesukarelawanan sahaja. Jangan kita main bedal je tajuk sukarelawan, jangan open lah. Maksudnya open tu boleh tapi dalam skop kesukarelawanan. Sebab kita subjek kesukarelawanan kan. So kena ni lah. Okey, ada lagi nak tanya? Doktor, kalau dari segi pelaksanaan program tu nanti, tak ada ketetapan untuk buat dekat mana-mana kan? Contohnya kalau FB Live, tak kisah FB siapa-siapa pun kan? Kelab mana-mana. Tak kisah. Tak kisah. Boleh je. Kalau apa, nak guna FB saya, susah kot. Boleh je. Boleh je FB ketua pun boleh, ketua kumpulan. Tak ada masalah.
Lepas tu kena ada ni lah, kalau buat program webinar tu kena ada poster, maksudnya kena ada digital poster tu yang untuk hebahan. Tu apa, jawatan kuasa multimedia ke, yang tu dia kena buat lah. Doktor, macam mana pula kalau contoh kita ada collect dengan kelab lain, lepas tu kita minta sumber macam collaboration dari segi AJK diorang. Jadi, Okey, tak ada masalah. jadi kalau nak AJK kena ada nama diorang lah, tapi kat front page tak ada lah kan? Tak ada. Okey, faham. Kena ada lah dalam senarai AJK tu. Kita letak nama dia orang, dia punya AJK apa kan. So kalau lagi satu, saya rasa nak memudahkan kamu lah kan, kamu boleh campur dalam grup-grup dalam kelas ni. Combine lah, contohnya dua kumpulan combine satu untuk buat satu program. Tetapi kertas kerja kena ada dua lah, dan juga laporan kena ada dua. Maksudnya, tapi tak boleh lah sampai 3. 2 kumpulan saja boleh. 2 macam tu lah. Tapi kalau nak buat asing-asing tak ada masalah. Boleh saya terima kalau kamu nak combine kumpulan 1, nak combine kumpulan 2 untuk buat satu program, okey. Tak ada masalah. Boleh, tapi proposal kena ada 2 dan juga laporan kena ada 2. Okey ya. Ada apa-apa lagi nak tanya? Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan kuliah kita pada minggu ni. So sebenarnya kita kuliah minggu ni kuliah yang kedua terakhir. Tetapi saya percepatkan supaya kamu lebih faham, dan nanti sebab kamu akan buat buat proposal dan nak buat program ataupun nak melaksanakan program yang kamu dah merancang tu. So kita awalkanlah topik ini ya. Okey, saya share. Boleh nampak ke? Nampak tak? Nampak. Okey, sebelum tu saya nak beritahu berkenaan dengan quiz. So quiz kita akan buat pada minggu ke-8 lah. Pada minggu ke-8 iaitu selepas cuti lah. Selepas kamu cuti raya ataupun selepas cuti mid-sem. Sebab kita awal cuti mid-sem untuk sem ni kita awalkan lah selaras dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Selepas cuti dan minggu ke-8 kita akan buat quiz. So quiz kita akan buat melalui MyGuru, dan saya akan set lah soalan dan date bila-bila dan waktu tempoh kamu menjawab tu berapa lama. Jadi dan juga topik-topik yang akan cover nanti saya akan beritahu kemudian lah. Satu lagi berkenaan dengan buku. So buku yang mana yang order buku boleh bagi nama kepada ketua kelas, nama, alamat, postcode dan juga nombor telefon, dan buat pembayaran kepada ketua kelas lah. Nanti saya akan collect, dan paling lambat pada hari Jumaat ni lah, last Jumaat ni saya nak kumpul dan kita akan buat pengumpulan lah nanti ya. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita teruskan? Kalau tak ada, kita teruskan dengan kuliah kita pada minggu ni, iaitu kemahiran merancang dan merangka program kesukarelawanan, menyediakan penyediaan kertas kerja, kaedah pengumpulan dan perjalanan program lah. Ada 2 dan. Kita buang 1 dan lah. Okey. Yang pertama kita sentuh berkenaan dengan perancangan program, iaitu atas talian dan bersemuka. Sebab kita bagi 2 pilihan lah kepada kamu, sebab kita belajar secara online dan kita open. Bagi kumpulan yang ahli-ahli dia berada di Tanjung Malim ataupun berada di sekitar Tanjung Malim, dia boleh buat program secara bersemuka. Tetapi bagi ahli-ahli kumpulan yang berada di rumah masing-masing, yang berada jauh, so kita boleh buat program secara atas talian lah. Okey, pelajar boleh menjelaskan program kesukarelawanan sama ada secara atas talian ataupun secara fizikal. Kalau dulu masa sebelum COVID kita buat secara fizikal. Memang tidak seronok. Rata-rata kita pergi. Ada yang pergi ke zoo negara, ada yang pergi KL, ada yang pergi pusat gelandangan untuk buat program kesukarelawanan. Ada yang pergi tepi pantai, ada yang pergi tempat air terjun untuk buat aktiviti ataupun program kesukarelawanan. Sangat-sangat best lah. Tapi sekarang ni boleh juga sekarang ni kalau kita nak buat aktiviti secara fizikal, dan kamu tetapi ahli-ahli kumpulan kamu kena berkumpul lah, kena ada di satu kawasan, dan kamu boleh rancang lah nak buat program tu, program kesukarelawanan tersebut
di satu-satu tempat dengan target group yang kamu tetapkan. Contohnya kamu nak buat program bersama orang-orang OKU. Jadi tempat OKU kena cari rumah OKU, tempat OKU. Kalau OKU ni lebih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, kamu boleh cari ya. Macam kat tempat saya di Kuala Kubu Baru, ada satu tempat iaitu dia panggil Taman Sinar Harapan. Taman Sinar Harapan ni bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga tempat ni adalah tempat untuk pelindungan OKU lah. Tempat jagaan OKU lah. Yang tiada waris, yang waris dia tak mampu nak jaga, dia hantar kat situ. So kalau kamu rasa target group kamu nak buat program dengan OKU, kamu kena cari tempat-tempat macam tu lah. Itu secara fizikal. Okay, ya. Okey, program secara dalam talian akan dilaksanakan secara maya, manakala fizikal pula perlu memastikan semua ahli-ahli kumpulan ataupun program kamu tu mematuhi SOP terkini yang telah ditetapkan oleh kerajaan. So kalau kita buat program-program dalam fizikal ni, kena tengok SOP terkini, kena kaji dan kena patuh SOP. Kalau dulu dia ketat sikit, tapi sekarang ni kita tengok dia dah semakin longgar, SOP semakin longgar. Maksudnya kalau dulu kena ada penjarakan semua, sekarang ni ada tapi dia taklah seketat macam dulu. So kena patuh SOP lah. So kalau program atas talian ni kita tak payahlah nak ni, tapi nak ikut SOP apa semua sebab kita tak bersemuka. Okey, program yang dijalankan haruslah dirangka dan dianjurkan oleh pelajar sendiri mengikut kumpulan masing-masing, kumpulan kelas yang telah ditetapkan. Untuk kelas saya, satu kelas, satu kumpulan 10 orang kita tetapkan lah. So kumpulan, dan lepas ni kamu, saya rasa kebanyakan kumpulan pun dah ada perbincangan ataupun dah ada grup WhatsApp kumpulan masing-masing untuk bincang, untuk kamu rangka program dan juga untuk buat perancangan. Dan seterusnya untuk menyelesaikan tugasan yang pertama, tugasan perkumpulan, iaitu penyediaan proposal ataupun penyediaan kertas kerja lah. Okey, jenis-jenis program yang kamu buat pertama online, iaitu webinar, ceramah, forum, tayangan video. Tayangan video ni maksudnya video-video kempen lah. Contohnya kempen kesedaran vaksinisasi. Kamu boleh buat kamu boleh buat video, kamu boleh buat lakonan, kamu boleh buat video-video yang menarik supaya kamu dapat menarik minat ataupun menarik orang ramai untuk pergi vaksin. So, dan satu lagi, untuk buat program ni, janganlah program kita ni menimbulkan isu. Contohnya program anti-vaksin, tak boleh lah. Jadi nanti dia timbul isu dan kita mungkin boleh dikenakan tindakan. So tak boleh. Jadi proposal nanti saya akan tengok satu-satu supaya program yang kamu rancang tu betul-betul program kemasyarakatan ataupun program kesukarelawanan. Okey, seterusnya program kemasyarakatan iaitu contohnya pembersihan alam sekitar, pembersihan kawasan, gotong royong, program bagi bertemu masyarakat, bagi sumbangan dan sebagainya. Itu adalah program secara fizikal lah. Kerjasama bersama NGO ataupun persatuan. So untuk kelas saya galakkan kamu buat kerjasama ataupun collaboration bersama NGO ataupun persatuan-persatuan yang ada. Jadi tapi jangan kamu tumpang program dia. Kamu kena anjurkan program dan kamu jemput dia untuk bersama laksanakan program yang kamu nak buat. Ataupun kita orang cakap kita buat program dan dia support persatuan ataupun NGO ni, dia support dari segi dana contohnya, dari segi makanan. So tu kira kerjasama lah tu, dan kamu kena masukkan dalam paperwork kamu. So kalau NGO atau persatuan tu ada logo, kamu kena masukkan logo dia dalam paperwork lah. So saya dah sedia format, nanti kamu tengoklah format tu. Jadi format tu kamu just isi dia punya program kamu je lah, ataupun isi kandungan kamu. Format dah ada, cuma masukkan. So saya rasa mudah. Okey, seterusnya program amal, kutipan derma dan lain bagi sumbangan makanan. Satu lagi saya nak beritahu, kalau kutipan derma ni dia banyak syarat sebenarnya. Kamu kena minta kelulusan, kalau dalam MyOpsi kamu kena minta kelulusan daripada mungkin pejabat TNC HEPA, mungkin pejabat Hak Ehwal Pelajar. So kena minta kelulusan lah. Jadi bila kutip derma dah dapat duit tu, kamu kena buat
sendiri. Kena bagilah, buat satu program kecil untuk buat penyerahan. So kena ada program juga, bukan kita just kutip-kutip demo, kita bagi macam tu ya, tak boleh. So kena ada program jugalah. Okey, seterusnya perbincangan tajuk. Tajuk bebas tetapi mestilah berkait dan boleh dikaitkan dengan projek khidmat masyarakat ataupun kesukarelawanan. So macam kawan kamu tanya tadi, boleh open ke? Open tetapi kena berada dalam skop kesukarelawanan ataupun khidmat masyarakat lah. Perbincangan tajuk akan dibuat dalam grup kecil dan kemudian akan dibincangkan dalam grup besar. So kamu kena bincang dalam kumpulan kamu apa tajuk ataupun apa program yang kamu nak buat dan finalize tajuk tersebut, dan nanti kita just bagi tahu saya. Just bagi tahu saya lah, kita tak buat bincang dalam kelas lah. Okay, semua pelajar boleh mengutarakan idea dan pandangan. So setiap ahli jangan jadi pasif lah. So ketua kumpulan akan tahu ketua peranan. Kalau ahli itu pasif, dia tak ambil bahagian apa pun, tolong resign sebab kita tak nak orang lain buat kerja, dia dapat markah. Kita tak nak macam tu. So ketua kumpulan kena mainkan peranan supaya buat pemantauan kepada ahli-ahli kumpulan kamu untuk dia terlibat sama. Dia terlibat sama dalam pembincangan, dalam penganjuran program yang kamu nak buat ni. So dia tak boleh jadi ahli yang pasif dan juga akhirnya dia akan dapat markah free. So kita tak nak macam tu. Kalau ada macam tu, tolong report kepada saya dan saya akan ambil tindakan lah. Okey. Tajuk akan dibentang oleh ketua kumpulan program kepada pensyarah. Kumpulan nanti akan tahu saya lah tajuk program ataupun cadangan tajuk yang kamu nak buat. So kena bagi saya buat. Dan kalau saya kata okey, barulah kamu boleh proceed untuk kamu sediakan proposal. Okey, pembahagian tugas. Seterusnya pembahagian tugas ahli-ahli dalam kumpulan lah. Okey, pembahagian tugas berkaitan program akan dibuat oleh AJK ataupun ketua kumpulan. Dia kena tetapkan ahli-ahli dia ni AJK apa. So kalau dalam paperwork tu dia dah ada catat organisasi ataupun pembahagian tugas. So AJK multimedia contohnya, apa dia perlu buat. AJK jemputan, apa dia perlu buat, kena ada dalam paperwork. Semua pelajar diwajibkan terlibat dengan tugas program sama ada atas talian ataupun secara fizikal lah, wajib sebab dia ada markah. Markah besar, 40 markah. So macam saya cakap tadi, ketua kumpulan kena main peranan, kena bagi tugas mengikut orang cakap kepandaian ataupun kesesuaian dengan bidang ataupun kalau rasa ketua kelas dia rasa dia ni boleh buat ni, dia bagilah, lantiklah dia sebagai AJK yang sesuai dengan dia. Contohnya Ahmad dia pakar dalam buat design multimedia contohnya. So ketua kelas ni dia kena tetapkan ataupun dia lantiklah Ahmad ni sebagai AJK multimedia, AJK teknikal dan sebagainya. So kena ketua kumpulan kena tetapkan tugas. Okey, kejayaan program yang bakal dilaksanakan adalah atas komitmen dan kerjasama anda semua dalam merangka program dan dapat menarik minat masyarakat. So, kejayaan dan juga orang cakap kelemahan program yang kamu nak buat ni terpulang kepada kamu. So, kalau kamu bagi komitmen yang baik, setiap ahli bagi komitmen yang padu untuk melaksanakan program ni, maka program yang kamu akan buat ni adalah program yang baik dan akan memberi manfaat kepada masyarakat ataupun target group kamu lah. So kalau kamu buat biasa-biasa saja, mungkin program tu tak berjalan dengan lancar. Mungkin program tu tidak memberi sebarang manfaat kepada masyarakat ataupun target group kamu, dan juga markah kamu pun dapat rendah. So itulah, kena bagi komitmen selaras dengan konsep kesukaran yang ada dalam diri. So komitmen lah, supaya kita dapat memberi manfaat ataupun program kita ni akan memberi faedah kepada masyarakat, dan seterusnya kita akan dapat markah yang tinggi lah di samping tu. Okey, penyediaan kertas kerja. Okey, setiap kumpulan hendaklah menyediakan satu cadangan kertas kerja kepada pensyarah berkaitan berkaitan dengan program yang kamu nak buat beserta dengan tajuk program tersebut lah. Kesemua kertas kerja akan disemak untuk penilaian sebelum menjalankan program. So kertas kerja kamu dah submit nanti, saya akan semak dan saya akan luluskan lah. Kalau tak lulus lagi, saya akan serahkan balik supaya kamu boleh buat penambahbaikan lah. Setelah semak, pensyarah akan mengemukakan hasil semakan
kertas kerja. Tajuk akan dibincangkan dan dipersetujui oleh semua pelajar untuk program yang bakal dilaksanakan. So tajuk program-program yang kamu nak buat tu kamu dah bincang awal dalam kamu punya group lah, dan saya yang akan meluluskan. Okey, setelah mencapai kata sepakat, tajuk penyediaan kertas kerja, projek atas talian yang sebenar ataupun projek secara fizikal akan dilaksanakan oleh AJK dengan dibantu oleh semua ahli-ahli kumpulan. Ataupun kalau ada collaboration, ada kerjasama dengan NGO, akan buat sekali lah dengan NGO. Okey, so seterusnya kita masuk kepada penyediaan, apa yang ada dalam kertas kerja tersebut. So kalau untuk kelas saya lah, kelas saya ada bagi format lah. So yang ni kita kena, yang ni secara umum, dan kamu kena tahu benda ni sebab kamu akan buat selepas kamu bekerja ataupun dalam masa kamu belajar ni pun kamu kena buat benda ni ya. So benda ni adalah benda saya rasa macam wajib lah, setiap pegawai ataupun setiap pelajar kena tahulah basic untuk penyediaan kertas kerja. Apa yang ada dalam kertas kerja? So yang pertama ada pengenalan. Yang kedua, carta aliran kertas kerja. Yang ketiga, format. Yang ketiga, kertas kerja. Tajuk. Macam saya cakap tadi lah, dia mesti ada muka depan dia dan juga tajuk. Yang keempat, ada pengenalan. Yang kelima, latar belakang program. Program itu berkenaan dengan program bantuan ataupun program penjagaan alam sekitar. Contohnya pembersihan alam sekitar. So, kena ada latar belakang program lah. Yang keenam, kena ada objektif. Yang ketujuh, maklumat projek. Yang ke-8, jawatan kuasa pelaksana. So jawatan kuasa pelaksana kamu lah, ahli-ahli kumpulan kamu, dan juga kalau ada NGO ataupun persatuan yang terlibat, masukkan dalam jawatan kuasa pelaksana. Yang ke-9, penlibatan. Maksud penlibatan ni adalah target group kamu lah, ataupun klien kamu, ataupun masyarakat yang terlibat dalam program kamu lah. Sama ada golongan OKU ke, masyarakat setempat ke, kena maklumkan beberapa, maklumkan jumlah anggaran jumlah yang terlibat lah. Contohnya kalau OKU dekat pusat tu mungkin ada 100 orang. So anggaran dalam 100 orang orang golongan kurang upaya yang terlibat dalam program ini. Macam itulah contoh. Yang ke-10, kaedah pelaksanaan aktiviti. So kaedah pelaksanaan aktiviti ni, kalau yang biasa tu kita bagi tentatif lah. Kita buat tentatif. Tentatif ini penting. Tentatif ini penting dan wajib ada dalam paperwork. So kena buat tentatif lah. Pukul 8 pagi contohnya pendaftaran. Pukul 9 pagi minum pagi. Pukul 10 pagi minum pagi lagi. Pukul 11 minum lagi lah, tak buat apa. So kena ada tentatif lah. Jadi tentatif tu kena lengkap lah. Kena lengkap. So nanti bincang dengan kawan-kawan kamu apa program nak buat dan nanti sediakan tentatif. Kalau program secara fizikal dia berat sikit bahagian tentatif lah, sebab macam-macam kita kena buat lah persediaan. So kalau program dalam atas talian dia tak berat sangat. Okey, 11, kena ada impak program. Impak kepada program yang kamu buat tu. Apa kesan dia? So kena letak dalam paperwork. 12, cartagan. 13, sumber kewangan. Okey, sumber kewangan kamu kena maklumkan. Sama ada dua lah. Yang satu lagi orang cakap dana, orang panggil penerimaan dana lah. Yang kedua, perbelanjaan. Kena maklumkan kat situ perbelanjaan, cadangan lah. Ini cadangan tau, penyediaan kertas kerja cadangan. Ini cadangan perbelanjaan, contohnya beli plastik sampah, beli buku ke, beli apa-apa alat-alat tulis ke, kena maklumkan lah, dan juga jumlah. Dan yang ke-14 adalah penutup. Kena ada penutup lah. Okey ya, ini adalah merupakan benda yang wajib, yang perlu ada dalam tu kertas kerja ataupun dalam penyediaan kertas kerja. Kena ada 14 item ataupun 14 perkara ni lah. So kamu kena ingat sampai bila-bila, sampai bila belajar sampai mati bukan kena benda ni ya. Sebab nanti bila kamu dah kerja, bila dah contohnya di cikgu, kamu bila cikgu baru ni, kamu mungkin akan diarahkan oleh pengetua, oleh penolong kanan. Okey, kena handle satu program. So bila handle satu program, kamu buat kertas kerja. So nak buat kertas kerja, benda ni lah yang perlu ada. Kalau kamu jadi pegawai sekalipun, contohnya lepas habis belajar, kamu tak jadi cikgu, tetapi kamu jadi pegawai kerajaan. Benda ni juga kamu akan hadapi. Sama juga kalau kamu jadi eksekutif contohnya, dekat mana-mana syarikat, benda ni juga yang kamu akan hadapi. So kena ingatlah benda ni.
Okey, menurut kamus Dewan edisi 4 pula, kertas kerja ialah makalah bertulis yang mengandungi perbincangan mengenai suatu persoalan dan cadangan tertentu. Kertas kerja merupakan hasil usaha tentang sesuatu yang dicatat atau dituliskan untuk dikemukakan kepada sesebuah kumpulan atau orang ramai dalam suatu bengkel atau seminar, atau juga dibentangkan untuk urusan lain seperti perancangan suatu projek. Perancangan suatu projek ni dalam konteks kita lah, kajian dan penyelidikan sesebuah jabatan, syarikat atau institusi tertentu. So kalau dalam kajian pun kita kena ada kertas kerja. Dia panggil proposal. Kalau dalam penyelidikan, dia panggil proposal. Sebab macam kami pensyarah kan. Pensyarah dia ada empat KPI yang perlu kami laksanakan pada tiap-tiap tahun. Yang pertama pengajaran. Pengajaran ni macam sekarang lah saya mengajar. Yang kedua dia ada penerbitan. Dia ada penerbitan. Penerbitan ni kami kena tulis jurnal, kena tulis buku, wajib tiap-tiap tahun wajib kena tulis paling kurang 2 jurnal yang berwasik, maksudnya 2 jurnal yang telah disahkan lah, yang berautoriti lah. Yang ketiga, kena ada perundingan. Perundingan ni maksud orang jemput kita, kita bagi talk ke, kita bagi khidmat nasihat ke, kita bagi ceramah ke, tu kira perundingan lah. Dan perundingan ni ada 2 kategori lah, sama ada berbayar ataupun tak berbayar. So kalau tak berbayar, tak ada masalah. Kita bagi khidmat masyarakat lah, ataupun program kesukarelawanan lah. Jadi yang satu lagi, P yang terakhir adalah penyelidikan. Ni saya nak sentuh penyelidikan lah. So penyelidikan ni kena ada pada tiap-tiap tahun. Tetapi kalau kita mohon grant untuk penyelidikan lah, contohnya grant daripada kementerian, kita mohon grant tu tempoh dia satu tempoh. Lepas tu kita dapat dengan harga contohnya. Jadi dia akan cover lah selama 3 tahun, kita tak payah minta grant baru, dia akan cover dalam MPT kita. Jadi ada 4 perkara yang perlu pensyarah hadapi lah. So nanti mungkin kamu juga nanti akan jadi pensyarah, so benda yang ni kamu akan hadapi lah 4 perkara ni. So 4 perkara ni adalah perkara yang wajib dilaksanakan oleh setiap seorang pensyarah. So kalau kamu tak minat salah satu, memang kamu tak boleh jadi seorang lah. So kena ada minat lah. Okey, kertas kerja merupakan cadangan perancangan dan anggaran perbelanjaan bagi melaksanakan sesuatu aktiviti. Sebab kebenaran dan kelulusan aktiviti sekolah oleh pihak atasan banyak bergantung kepada perincian dan penerangan dalam kertas kerja tersebut. So kertas kerja juga kita nak tengok kalau dalam badan-badan ataupun organisasi kita buat kertas kerja, contohnya hantar kepada kementerian. So hantar kepada kementerian. So dalam kertas kerja tu dia ada elemen yang saya bagi ada 14 tadi kan. So kalau di peringkat kementerian ni, elemen mana yang dia akan tengok? Dia tak akan tengok semua. Mungkin ada yang tengok semua, tetapi elemen yang pertama dia akan tengok adalah bahagian kewangan. Sebab mungkin kita kertas kerja untuk memohon dana. So dia akan tengok dekat kewangan dulu. Dia akan pergi, dia baca lah awal tu tajuk semua kan. Lepas tu dia lompat kepada kewangan. Sebab dia mungkin dia ada shilling dia punya ni lah, bantuan. Kalau kewangan tu ngam-ngam atas shilling ataupun atas dia punya kapasiti dia, mungkin kertas kerja tu akan lulus lah. Kertas kerja ni merupakan cadangan perancangan dan anggaran perbelanjaan. Okey, Jawatankuasa Kerja yang bertanggungjawab pula menyediakan kertas kerja ini dengan lengkap dan jelas, khususnya dalam aspek kewangan. So macam saya cakap tadi lah, so dalam aspek kewangan ni kena jelas dan komplit. Kita nampak kualiti dan kertas kerja yang bagus lah. So bahagian kewangan, bukan bahagian kewangan, maksud saya bahagian kewangan ni kena detail. Contohnya beli pembaris kena tulis. Tak boleh kita tulis beli alat tu tak detail. Kalau alat tulis, contoh pembaris, pedam, color, apa lagi, pensel, pen, kena detail. Tu barulah orang cakap kertas kerja yang baik dan juga lengkap. So kena orang cakap kena detail, terutamanya bab kewangan. Contohnya penerimaan wang, contoh kita dapat duit daripada NGO, so kena maklumkan dekat situ. So pengeluaran, perbelanjaan dia berapa, kena ada lah. Okey, kesimpulannya kertas kerja merupakan satu hasil penulisan yang merangkumi cadangan perancangan
untuk melaksanakan suatu aktiviti seperti lawatan sambil belajar atau suatu projek yang melibatkan perbelanjaan dan memerlukan kelulusan pihak atasan. So ketertiban kertas kerja ni adalah yang pertama adalah perancangan, yang kedua kita nak mohon kelulusan daripada pihak atasan. So dalam konteks kelas kita ni, pihak atasan tu saya lah. So kamu buat kertas kerja dan saya akan meluluskan kertas kerja tersebut, dan juga sekaligus kamu akan dapat markah lah sebab dia ada dalam peruntukan markah ke carta penyediaan kertas carta ahlian akan ada format. Tambah untuk pertama kena ada tambah lagi satu, iaitu muka depan. Muka depan tu maksudnya ada nama kumpulan kamu, nama apa, kalau ada logo, kalau ada apa boleh masuk, ada logo kumpulan ke apa boleh masuk. Lepas tu nama ahli, nombor metrik yang lengkap, nama metrik yang betul. Kadang-kadang kamu ni banyak saya jumpa nama betul tapi nama metrik dia letak nama metrik kawan dia. Sebab selalu duk guna nama metrik kawan dia, duk isi kehadiran apa-apa, jadi dia letak nama metrik kawan dia. Jadi kena betul. Jadi saya nanti ini nama metrik tak ada dalam sistem, macam mana pula ni? Dia letak nama metrik orang lain ataupun dia letak nama kad pengenalan dia. Sebab mungkin dah lama tak masuk dekat ni, dah berapa sen dah kamu tak masuk belajar online dia, jadi tak guna sangat kad metrik, jadi tak apa nak ingat kan. Jadi kad metrik yang ni kena betul. Kalau tak betul nanti kamu mungkin tak akan dapat markah lah. Sebab nak bagi markah je nama metrik tak betul. So kena pastikan nama metrik kamu tu adalah nama metrik yang betul lah. Jadi kadang-kadang pensyarah ni dia akan cari kamu melalui nama metrik tau. Dia tak tengok nama, dia akan cari nama metrik. Sebab melalui nama metrik tu dalam sistem dia ikut susunan. Kalau kami nak isi markah tu, kami akan tengok nama metrik. Nama metrik kena betul lah. Okey, lepas ada kulit, lepas ada muka depan, kena ada pengenalan. Pengenalan ni kena ada lah, wajib lah. Pengenalan ni contohnya, kertas kerja ini disediakan, dimajukan adalah untuk memohon kelulusan. Memohon kelulusan daripada pensyarah subjek ataupun pensyarah khusus kesukarelawanan dan juga pihak NGO ke apa, tu terpulang lah. Tengok kamu punya cadangan ataupun tajuk projek kamu. Okey, selepas ada pengenalan, kena ada latar belakang program. Latar belakang program, kamu kena cerita sedikit berkenaan dengan program, apa program yang kamu nak buat. Program tu program kebajikan, program tu program penjagaan kesihatan, program tu program berkenaan penjagaan alam sekitar, kena cerita dekat situ, dekat latar belakang program lah. Okey, seterusnya kamu kena ada objektif. Objektif ni sekurang-kurangnya ada 3 objektif lah. Sekurang-kurangnya 3 objektif. Dan kalau ada 4 objektif tu tak ada masalah. Tetapi yang lebih daripada 4 objektif jangan lebih pada 4. So selalunya orang akan buat 3 objektif dan 4 objektif lah. Dia tak ada 2 objektif. Ada tapi kurang orang buat 2 objektif. Selalunya 3 dan 4 saja. Dan jangan lebih pada 4 lah objektif lah. Sebab objektif ni lah yang akan menentukan kamu punya kejayaan program. Okey, seterusnya maklumat projek. Maklumat projek ni contohnya maklumat tempat kat mana, melibatkan kampung apa, tarikh bila, lepas tu tarikh, masa, tempat. Kalau secara online boleh letak ni lah. Itu adalah merupakan maklumat projek. Okey, seterusnya jawatan kuasa pelaksana. So ni mana kita kena buat satu jawatan kuasa pelaksana lah. Contohnya pengurusi, ketua ataupun pengarah program, ketua kumpulan, timbalan pengarah, naik pengarah, timbalan naik pengarah, macam-macam lah, banyak jawatan yang tinggi. Lepas tu masuk sekali AJK teknikal, AJK jemputan, AJK protokol, ada macam-macam AJK lah, nanti kamu boleh tengok. Okey, seterusnya penlibatan. Penlibatan ni maksudnya target grup kamu. Contohnya OKU, penlibatannya seramai 100 orang OKU, target grup kamu. Pelibatan masyarakat setempat kampung Palas contohnya. Kampung saya Kampung Palas tau, nama kampung Palas Pendang Kedah. Jadi contohnya tu lah, Kampung Palas di Pendang Kedah. Masyarakat Kampung Palas seramai lebih kurang dalam anggaran dalam 200 orang. Jadi
kena ada lah pelibatan. Lepas tu pelibatan bersama NGO. Contohnya NGO kelab mahasiswa. Masukkan sekali lah. Okey, seterusnya kaedah pelaksanaan aktiviti. So kaedah pelaksanaan aktiviti macam saya cakap tadi selalunya tentatif lah. Tentatif. 8 pagi, 7.30 berkumpul di mana-mana. 8 sarapan pagi. 9 sembang dengan kawan. Tu bukan lah. 9 pagi aluan ataupun pengarah program bagi taklimat. 9 suku laksanakan program tersebut, aktiviti gotong royong ke apa, terpulang pada kamu lah. So kena ada tentatif. Okey, seterusnya kena ada impact program. So kita kena maklumkan lah impact program. Hasil daripada program ni impact dia kepada OKU. Contohnya kepada OKU untuk supaya OKU ni dapat beri maklumat, dapat beri ilmu ataupun kalau program berkenaan transfer knowledge, ni maksudnya kita pemindahan ilmu. Maksudnya kita ada kepakaran dan kita pindahkan kepada masyarakat ataupun target group kita. Bila dia contohnya IT, ilmu IT mungkin masyarakat tu dia tak pandai IT. Jadi kita pandai IT, kita pakar dalam IT, kita pindahkan ilmu kita supaya dia dapat ilmu IT tersebut dan juga dia jadi pandai IT juga dalam IT lah. Seterusnya cartagan. Cartagan ni kalau nak complete proposal memang kena ada lah. Selalunya kalau proposal yang biasa ni memang tak ada pun cartagan ni. Lepas tu sumber kewangan. Ini yang paling penting sebenarnya. Sumber kewangan lah. So dalam program, dalam kertas kerja kamu nanti kena ada dua. Yang pertama sumber kewangan penerimaan lah. Maksudnya kamu dapat sponsor daripada mana-mana. Dan yang kedua adalah sumber kewangan ataupun kewangan berkenaan dengan perbelanjaan. Berapa yang perlu kamu buat perbelanjaan untuk melaksanakan program tersebut lah. Okey, seterusnya pengesahan dan sokongan. So dalam format yang saya bagi tu dah ada pengesahan siapa yang disediakan oleh siapa pengarah SU ataupun sebagainya, disokong oleh mungkin disediakan oleh SU, disokong oleh ketua kumpulan dan disahkan luluskan oleh saya lah sebagai pensyarah untuk kursus ni, pensyarah untuk kursusnya penutup. So dalam penutup tu kalau selalunya dalam format yang selalu buat diharap pihak yang berkenaan dapat mempertimbangkan permohonan ataupun kertas kerja ini supaya dapat dilaksanakan dengan jayanya. Contoh macam itulah. Contoh nanti kamu tengok balik format dia. Okey, format kulit luar. So tajuk tu dia ada kulit. Dia ada muka depan lah, muka depan dia, kulit dia. Kena ada latar belakang perlu berwarna putih. Latar belakang kita punya kertas tu kena warna putih lah. Logo opsi di bahagian tengah. So saya dah ada format lah. Logo opsi, lepas tu yang tepi logo kumpulan dan juga yang ni sebelah ni logo NGO kalau ada NGO yang terlibat sama. Okey, kulit luar perlu mempunyai butiran seperti berikut. Contohnya, okey, kena ada tajuk. Tajuk hendaklah ringkas, jelas dan padat. Kena ada tajuk, lepas tu kena ada tarikh program kamu, kena ada tempat sama ada atas talian atau secara fizikal. Kalau secara fizikal contohnya dekat Pekan Tanjung Malim, kena tulislah Pekan Tanjung Malim. Lepas tu anjuran, kena contoh kumpulan budi penyayang, kena bagi nama lah. Kumpulan kamu ni kumpulan 1, contohnya kumpulan 1 kumpulan sayang menyayang, macam tu kumpulan 1. Lepas tu kalau ada kerjasama, kena maklumkan dengan kerjasama persatuan pelajar, contohnya persatuan mahasiswa mahasiswi, contohnya persatuan kebajikan pelajar, kena maklumkan pelajar muka depan ataupun kulit. Okey, sebenarnya dari segi pengenalan, nyatakan tujuan pelaksanaan kertas kerja. Tujuan apa? Untuk mendapat kelulusan. Kalau macam dalam konteks subjek kita, untuk mendapat kelulusan lah. Kalau kita nak mohon dana, untuk mendapat kelulusan peruntukan dana. Lepas tu, kertas kerja ni mungkin sebagai cadangan dan sebagai makluman. So banyak terpulang kepada tajuk kamu ataupun tujuan program yang kamu nak buat tu lah. Okey, yang kedua dalam bentuk esei dalam 3 hingga 5 baris. So tak boleh buat poin-poin lah. Untuk pengenalan ni jangan buat poin-poin, kena dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk esei 3 hingga 5 baris lah.
Okey, sebenarnya latar belakang, terangkan secara ringkas latar belakang aktiviti. Macam saya cakap tadi lah, kalau program bersama OKU kena cerita sikit latar belakang OKU tu, tempat Taman Sinar Harapan contohnya dekat mana, ada berapa ramai, tujuan aktiviti ini diadakan untuk apa, kerjasama atau bantuan daripada persatuan, agensi, organisasi yang lain, kesan permasalahan sekiranya aktiviti yang kamu nak buat ni tidak diadakan. So kalau kamu kena letak lah, kalau kita tak buat aktiviti ni mungkin tanah runtuh akan berlaku. Contohnya kena letaklah kat situ. Okey, tujuan ataupun objektif. Kertas cadangan ini bertujuan untuk apa? Program yang kamu yang cadangkan ni adalah untuk apa? Mendapat kelulusan, makluman untuk menjalankan program, perbincangan berkaitan dengan apa? So untuk dalam konteks subjek kita ataupun dalam subjek ni untuk mendapat kelulusan lah. Sekurang-kurangnya 3 yang tadi pengenalan tadi. Yang ni yang pengenalan tadi lah. So kita tengok objektif. Objektif, so 3-4 baris, lepas tu disertakan dengan objektif. Mungkin 3 objektif, mungkin 4 objektif lah. Sekurang-kurangnya 3 dan tidak lebih 4 objektif yang ingin dicapai dari pelaksanaan program yang kamu nak buat tu. So kalau kamu buat sampai 10 objektif, mungkin tak akan capai lah. Objektif ni apa benda yang kita nak buat ataupun apa benda yang perlu dicapai dalam program ni. Kita letak 3 ataupun paling banyak 4 objektif. So benda ni kamu kena ingat lah. Sebab nanti untuk final FYP kamu nanti juga kamu kena ada proposal, ada objektif juga. So kena ingat kurang-kurangnya 3 dan juga 4 objektif sahaja. Okey, maklumat projek. Kena ada tema. Apakah tema projek? Tema contohnya kebajikan. Tema alam sekitar kena ada lah. Tarikh, hari, masa, bila bermula dan tamat projek kena ada. Kena maklumkan lah. Tempat, di manakah tempat yang akan dilaksanakan aktiviti. Di pantai, dalam gua ke, dalam air terjun ke. So kita maklumkan. Di manakah akan disiarkan kalau taruh online. So dalam aplikasi Webex contohnya, dalam Google Meet kena maklumkan dan kalau boleh buat link siap-siap. Tetamu jemputan, nyatakan tetamu jemputan, VIP kena nyatakanlah dalam maklumat projek. Berapa ramai tetamu jemputan, anggaran berapa, lepas tu VIP dia siapa kena maklumkan lah kalau ada. Anjuran, sebenarnya anjuran, nama penganjur, persatuan, majlis dan sebagainya. Kalau persatuan ataupun penganjuran ni, kumpulan ni lah, kumpulan sayang menyayang khusus bagi subjek kesukarelawanan. Macam tu lah, contoh lah. Okey, kerjasama, namakan badan-badan ataupun agensi yang terlibat dalam melaksanakan projek ataupun program kesukarelawanan ni lah. Terangkan kenapa agensi tersebut serta peranannya. So kenapa agensi kena terangkan, kenapa agensi tu dan apa peranan dia. Contohnya kebajikan, contohnya agensi kebajikan mahasiswa ataupun persatuan kebajikan mahasiswa. Kenapa dia terlibat? Sebab dia berkait rapat dengan kebajikan mahasiswa. So dan apa peranan dia? Contohnya dia memberi dana kepada kita. Itu peranan dia lah. Contohnya dia set up tempat. So peranan dia kena maklumkan lah. Kertas kerja. Okey, seterusnya jawatankuasa pelaksana. Okey, nyatakan penaung, penasihat dan senarai ahli jawatankuasa beserta nombor pelajar dan jawatan yang disandang dalam program tersebut. Peranan dan skop tugas bagi setiap ahli jawatankuasa. So penaung ni letak saya tak apa. Lepas tu nyatakan dia punya skop tugas. Skop tugas AJK contohnya, AJK multimedia, apa tugas dia kena buat, AJK teknikal, apa tugas dia kena buat, kena ada lah. Okey, seterusnya ni contoh jawatankuasa pelaksana lah. So kita tengok penaung yang bahagia Prof Tan Sri Datuk Wira Dr. Sharifah Hajah Hafsah Sheikh Hassan Sahabuddin. Ni bekas nak Chancellor UKM dululah. Pengerusi yang bahagia Prof Dr. Syaharuddin Timbalan Naib Chancellor, penyelaras Timbalan Pendaftar, penasihat Tuan Syekh Kamarudin, bicara
Pensyarah penasihat khusus. Okay, masyarakat. Jadi ini program besar ni dia orang buat. Ini program besar. Mungkin dia gabungkan semua grup untuk buat satu program yang besar. Okey, penyertaan. Siapa peserta, bilangan penyertaan, lampirkan senarai peserta. Kalau ada senarai peserta, boleh lampirkan sekali lah. Nombor kad pengenalan, nombor telefon. Kalau student, lampirkan sekali lah. Nama, paling kurang pun nama lah. Okey, nyatakan kumpulan sasar yang menjadi sasaran dalam projek yang akan dilaksanakan. So, kumpulan sasar ni penting. So, kamu kena tentukan kumpulan sasar kamu ataupun apa target kamu nak buat. Kalau OKU lah. Kalau pelajar. So, kena target. Nyatakan senarai tetamu jemputan. Kena ada tetamu jemputan masa program tersebut lah. Contohnya YB Ahli Parlimen. Lepas tu, dia punya pegawai khas apa semua tu kena nyatakan lah. Okey, seterusnya kaedah pelaksanaan aktiviti. Terangkan bagaimana aktiviti dilaksanakan melalui video dan program tersebut dilaksanakan. Contoh adalah dalam bentuk lakonan. Ni pertandingan ni tak ada lah. Pertandingan ni bukan lah. So, dalam konteks kita punya ni tak payah pertandingan. Kita tak boleh buat pertandingan lah. Lakonan, teater, webinar, ceramah, debat, forum, persembahan individu, berkumpulan dan lain-lain. Ceritakan secara ringkas pelaksanaan aktiviti tersebut. So, kena buat sikit lah. Dan juga, ini adalah berkaitan dengan tentatif lah sebenarnya. Okey, impak program. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 4 kesan atau impak yang dapat memberikan kaedah kepada target grup kita. Sama ada pelajar, peserta, organisasi, masyarakat dan negara. So, 4 kesan lah. Yang pertama, kesan kepada pelajar, iaitu kesan kepada kita lah. Apa kesan kepada kita? Buat projek ni, apa kesan kepada kita? Lepas tu, pesan kepada peserta. Apa kesan kepada peserta? Apa impak kepada peserta? Lepas tu mungkin kesan ataupun impak kepada organisasi kita ataupun kumpulan. Dan impak kepada target group kita. Serta secara umumnya impak kepada masyarakat dan negara. So kena buat inilah, kena buat satu dalam bentuk ayat lah. Dalam bentuk esei ya. Okey, seterusnya catakan. Catakan adalah satu jadual perancangan aktiviti. Terangkan butiran atau cara beri butiran bulan, minggu, tarikh, topik serta pengendalian aktiviti dalam atur cara. So contoh catakan dia seperti berikut lah. Ini yang melibatkan 1 tahun lah. 1,5 tahun lah sampai bulan Ogos. So kalau program kita buat sekejap tu tak payah lah. Okey, sumber kewangan. Dalam ruangan anggaran pendapatan dan perbelanjaan, pula hendaklah dinyatakan anggaran perbelanjaan suatu projek dan sumber kewangan. Perkara-perkara yang memerlukan bajet atau kewangan ditulis dan dianggarkan jumlahnya. So kamu kena anggarkan lah. Sebab proposal nama kertas cadangan, kamu kena anggarkan. Dan anggaran tu biar logik lah. So janganlah beli plastik sampah RM100. Tak logik. Beli banyak logik juga. Kena ada kuantiti lah. Plastik sampah kuantiti 1,000. Harga berapa? Contohnya macam tu lah. Kena logik dan juga kena buat research lah. Cari dekat internet berapa harga plastik sampah dan kita ikut harga tersebut lah. Okey, sekiranya anda ingin memohon peruntukan, biasanya jumlah wang yang hendak dipohon perlulah sama dengan jumlah dengan perbelanjaan. So, ini kata kerja untuk memohon peruntukan lah. Kalau nak mohon peruntukan, jumlah yang dipohon tu perlu selari dengan jumlah perbelanjaan. Sebab kita ada dua, satu penerimaan dan satu perbelanjaan. Perbelanjaan tu adalah detail. So jumlah yang kita nak mohon tu perlu selari dengan jumlah perbelanjaan. Anggaran perbelanjaan kita tu. Okey, anggaran pendapatan. Contohnya ni anggaran pendapatan, sumbangan pelajar 150, pendapatan keseluruhan 150. Mungkin ada sumbangan daripada syarikat mana 500,000, boleh masukkan. Okey, anggaran perbelanjaan, kamu kena detail lah, tengok macam ni minyak 30 kali 1 sebuah kereta RM30. Cerita hadiah barang-barang diperlukan semasa aktiviti, frame, cerita hati untuk guru-guru tadika. Ni program kat sekolah tadika lah. Kertas A4, whiteboard, marker. So dia detail lah. 30 orang kanak-kanak. So 30 orang kanak-kanak, apa makanan dia? Air kotak, coklat, gula-gula, nasi goreng ke kena detail lah.
Okey, penutup ditulis dengan menyatakan kesimpulan kepada projek yang hendak dijalankan. Okey, nyatakan harapan dan terima kasih serta memohon pertimbangan untuk kelulusan kertas kerja kamu tu. Okey, pengesahan. Setiap cadangan kertas kerja memerlukan nama penyedia. So, kena ada lah nama penyedia, sama ada ketua kumpulan ke, SU ke, kena ada. Nama penyedia, nama penyemak. Selalunya nama penyedia ni adalah SU, setiausaha. Nama yang disemak adalah ketua kumpulan lah, dalam konteks kelas kita. Dan juga untuk mengesahkan kertas kerja ataupun untuk meluluskan kertas kerja, kena ada, kalau dalam konteks kita, saya lah. Okey, contoh pengesahan dan sokongan seperti mana rajah di sebelah. So, kita tengok ni ya. Disemak dan disokong ataupun diluluskan oleh nama apa-apa dan ulasan dia. Program ni mungkin boleh letak ulasan lah. Program ni sangat baik, nanti saya akan buat ulasan lah. Okey, sebenarnya kita masuk ke penyediaan laporan. Tadi penyediaan kertas kerja. Sekarang ni kita masuk kepada penyediaan laporan. So, dalam laporan kamu ni, apa yang perlu kamu buat? Selepas kamu buat program lah. Selepas kamu buat program, apa yang perlu kamu buat adalah kamu perlu menyediakan satu laporan. Dan laporan ni juga ada markah. So, dalam laporan ni, apa yang ada? Kena ada muka depan, kena ada latar belakang, kena ada pengenalan, kena ada huraian penilaian, kena ada pencapaian aktiviti, kena ada kemajuan ataupun masalah, kena ada cadangan, kena ada gambar aktiviti dan juga penutup. So, kita akan sentuh satu-satulah. Okey, untuk muka depan, seperti biasa, sama juga macam dengan proposal tadi. Kena ada muka depan untuk maklumat kamu punya ahli kumpulan dulu. Lepas tu kena ada logo universiti, tajuk aktiviti, tarikh program dan lokasi, nama penganjur, tarikh laporan disediakan. Okey, kena ada di muka depan. Okey, pengenalan secara ringkas nyatakan program yang telah dilaksanakan. Tadi program yang nak dirancang. Jadi laporan secara ringkas program nyatakan program yang telah dilaksanakan. Okey, latar belakang program. Bila dan di mana aktiviti dilaksanakan, bilangan peserta yang hadir, matlamat yang ingin dicapai, kaedah pelaksanaan, bahan-bahan yang telah digunakan, aktiviti yang diikuti, pengendali, fasilitator yang terlibat, VIP yang terlibat, berapa AJK yang terlibat, so kena ada. Okey, huraian penilaian program. Kena ada maklum balas peserta. Kena ada maklum balas peserta. Mungkin peserta tu daripada cikgu-cikgu contohnya. Kena dapat maklum balas lah daripada peserta. Contohnya penganjuran ini mendapat maklum balas yang baik daripada peserta, telah berpuas hati dengan penganjuran program tersebut. Okey, maklum balas daripada pihak luar. Kalau ada lah, kalau berkaitan lah, contohnya masyarakat, daripada masyarakat lah. Kena ada maklum balas. Okey, seterusnya pencapaian aktiviti program. Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program yang telah kamu buat tu. Kalau contohnya program pembersihan kawasan. Hasil dia apa? Kawasan tu jadi bersih. Kampung tu jadi bersih, bersinar-sinar. Macam dah masuk dalam alam bunian. Sebelum ni semua kamu je lah. Bila dah buat program aktiviti sukarelawan ni, kampung tu dah menjadi bersih, bersinar-sinar, bercahaya. Contohnya itulah. Perbandingan hasil dengan matlamat. Okey, seterusnya kemajuan ataupun masalah program. Secara ringkas huraikan kemajuan ataupun masalah yang dihadapi semasa melaksanakan pelaksanaan aktiviti ataupun program tersebut. Contohnya program tak mendapat sambutan daripada masyarakat. Masyarakat boykot, contohnya masyarakat lempar telur ayam ke apa, kena maklumkan kemajuan ataupun masalah program. Okey, cadangan. Bila dah ada masalah, pasti akan ada cadangan. Huraikan cadangan untuk penambahbaikan. Contohnya kita, masyarakat tu tak terima sebab apa, kita bagi tangan kosong. So, lepas ni, cadangan ni kita perlu bawa buah tangan kepada masyarakat supaya dia terlibat dalam aktiviti yang kita buat tu. Okey, seterusnya gambar aktiviti. Gambar aktiviti ni wajib kena ada sekurang-kurangnya 6 keping gambar asal. Saya 4A berserta dengan caption. Kena ada caption lah, gambar saja selfie je tu, selfie je ni tak boleh. Kena ada caption. Kalau selfie pun tengah berselfie semasa program dilaksanakan, kena ada caption dia lah. Bergambar bersama penduduk-penduduk kampung, ketua kampung, tok pak dan sebagainya. Kena ada gambar. So gambar ni, sekarang ni gambar adalah merupakan trend. Gambar ni kalau satu-satu program kalau tak ambil gambar tak sah. Kadang-kadang jadi
Nak pergi program, ambil gambar, lepas tu belah, tak join pun dengan aktiviti tu. So, kena ada gambar, letaklah gambar buat kerja, gambar bersama masyarakat, tengah buat aktiviti dan sebagainya, kena ada lah. Okey, kalau ada video, boleh letak video juga. Tapi ni hard copy, kita tak boleh tengok lah. Okey, penutup laporan program. Kena ada rumusan aktiviti ataupun rumusan program. Dan seterusnya kena penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Kepada AJK, kepada NGO yang terlibat dan juga kepada pensyarah yang terlibat lah. Kena ada penghargaan lah. Okey, so itu saja untuk laporan. Seterusnya kita masuk kepada pembentangan. So kamu akan hadapi nanti bila dah buat program. Jadi lepas tu kamu kena bentang, kamu kena buat slide dan kamu kena buat pembentangan lah. So saya sentuh sedikit pembentangan berkesan. So pengenalan dia. Okey, dari segi pengenalan ada pembukaan untuk menarik perhatian lah. So benda ni kamu boleh ambil perhatian sebab kamu kena lalui dalam setiap semester. Mungkin kamu ada pembentangan terhadap tugasan kamu. So benda ni sama saja. Kemahiran membentang sangat penting dalam kehidupan seseorang mahasiswa sebab kamu sentiasa melalui benda ni. Pembentangan ialah satu proses perkumpulan maklumat dan menyampaikan maklumat sama ada dalam bentuk PowerPoint, gambar, pengucapan awam dan sebagainya bagi tujuan untuk menjelaskan atau melaporkan maklumat kepada orang lain. Kalau dalam konteks subjek kelas kita ni, kita untuk melaporkan ataupun untuk memberi maklumat kepada ahli-ahli kumpulan ahli-ahli dalam kelas kita tentang program yang kita telah buat. Okey, kebanyakan orang boleh mengumpulkan maklumat ini dengan baik tetapi tidak ramai yang boleh menyampaikan maklumat yang dikumpul dengan baik. Kemahiran ini boleh dipelajari dan diperbaiki. So pembentangan ni ramai saja orang yang boleh tulis laporan tetapi bila nak bentang dia tak boleh, dia gagak, dia takut, dia gementar. So benda ni boleh dipelajari dan boleh diperbaiki. So saya nak kamu, benda ni sangat penting lah kepada kamu. Benda ni sangat penting kepada kamu kerana kamu akan menghadapi pelbagai lagi cabaran. Contohnya kamu nak pergi LM, latihan mengajar, kamu nak kena pergi interview nanti, kamu nak pergi nak bentang dalam kelas untuk subjek-subjek dan juga ada markah. So kena belajar lah benda ni. Dalam pembentangan ada beberapa section lah, ada elemen. Yang pertama pengenalan, iaitu pembukaan, menarik perhatian, penuh keyakinan, penampilan yang sesuai, suara yang jelas, fasih dan bahasa mudah difahami, informasi, kontak dan body language, dan juga penutup lah. Itu ada antara elemen yang ada yang perlu ada dalam okey, kita masuk satu persatu iaitu pembukaan menarik perhatian lah. So untuk nak menarik perhatian tu mungkin kita buka dengan gambar ataupun video yang menarik, yang boleh menarik untuk stay nak tengok kita, nak tengok presentation kita tu. Kena tenang, kena ada persembahan slide, pembukaan yang kreatif, buka secara kreatif, tayangan video ataupun buat letupan ke nak bagi orang menarik lah, nak tarik audiens supaya punya persembahan. Perkenalkan diri secara ringkas, perkenalkan kumpulan kamu, perkenalkan diri kamu mungkin sebagai ketua dan sebagainya. Okey, penuh keyakinan. Penuh keyakinan maksudnya kena rasa percaya kepada diri kamu lah bahawa kamu boleh bercakap di depan orang ramai. Yakin kepada diri, yakin kepada ilmu yang kamu nak sampaikan. Memperlihatkan pembentang mempunyai ilmu. So ilmu tu penting lah. Kalau kita bercakap kosong, mungkin kalau kita tak ada ilmu, kita automatik kita tak akan yakin tau. Kalau kita ada ilmu, kita akan yakin, kita akan confident untuk bercakap, untuk menarik perhatian audien lah. Menunjukkan pembentang telah membuat kajian. Bila kita ada ilmu, dia akan menunjukkan kita bersedia ataupun kita ada bacaan sebelum tu. Seterusnya, penampilan yang bersesuaian, perwatakan yang menarik. Janganlah masa pembentangan ni rambut berserabai, baju t-shirt tak berkollar, dah t-shirt tak berkollar lepas tu ada lubang-lubang pula kan. Tak boleh. Pakai slipper tak boleh, kena perwatakan menarik, kena kemas. Kalau ada yang janggut panjang-panjang tu cukur dulu, shave semua, kena perwatakan yang menarik. So benda ni sama jugalah nanti kamu akan hadapi semasa kamu nak interview nanti lah. Benda ni diambil kira.
untuk menarik minat audiens, pakaian, blazer ke apa, for ni apa smart pembentang smart, barulah orang tertarik untuk tengok. Cantik, lawa, barulah orang nak tengok. Aspek pemilihan pakaian tu penting juga, memainkan peranan jugalah. Macam saya cakap tadi, janganlah pakai t-shirt, pakai rambut surabai macam baru lepas tidur baru kena kemas penampilan yang bersesuaian. Okey, seterusnya suara yang jelas, fasih dan bahasa yang mudah difahami. So kena suara lontar supaya audiens kita dapat dengar dengan jelas suara penyampaian yang kita akan sampaikan dengan menggunakan bahasa yang difahami. So selalunya kita akan guna bahasa baku lah. Bahasa baku. Ada juga yang tak boleh kontrol. Dia akan keluar juga ataupun dia akan keluar juga. Macam ni bahasa Kedah, bahasa Utara. Kalau bahasa Kelantan, dia keluar dia keluar juga kecek Kelantan dia tu. Logat Kelantan dia tu. Dia keluar juga. Dia tak boleh lari lah. Tetapi kena pastikan bahasa yang kita guna tu boleh difahami oleh audiens kita. Contohnya kalau kita buat program di Kelantan, tak ada masalah mengkecek Kelantan. Tak ada masalah. Kalau kita buat program di pembentangan di Kedah, audiens dia orang Kedah, boleh je cakap bahasa Utara, tak ada masalah. So kena bahasa yang difahami lah oleh audiens. Tegaskan suara di bahagian tertentu yang mempunyai maklumat penting. Kena tengok bahagian-bahagian yang penting, kena tegaskan suara supaya maklumat tu dapat sampai kepada maklumat yang penting yang kita nak sampaikan tu dapat ditangkap ataupun dapat sampai kepada audiens kita lah. Fokus dan bertenang agar memperolehi fokus. So kena fokus, kena tenang supaya ilmu-ilmu yang kita nak sampaikan tu dia masuk, dia keluar balik dengan lancar dan dapat diterima oleh audiens. Gunakan bahasa yang mudah difahami lah. So kalau kita buat presentation di peringkat international, selalunya orang akan guna English lah. So kalau peringkat international kita akan guna English. Kalau di peringkat tempatan kita akan guna bahasa Melayu, bahasa negeri, mungkin kita akan guna orang negeri lah. Okey, informasi. Cari informasi tentang tajuk pembentangan. So of course lah kita dalam konteks subjek kita nak bentang berkenaan dengan projek yang kita telah buat. So kita dah ada informasi, kita dah ada lengkap dengan bahan-bahan kita. Mesti tahu peralatan yang hendak digunakan. So kena pastikan lah kalau nak guna PowerPoint, kena ada PowerPoint. Kalau kena nak guna LCD, kena bersedia dengan LCD. So jangan kita tak bersedia lah kita nak bentang tak ada apa. Okey, pastikan diri kita sudah menguasai semua tentang apa yang perlu kita bentang. So kena ada dah lah. Dah menguasai ya. Okey, seterusnya eye contact dan body language mempunyai pengaruh besar terhadap kejayaan sesuatu bentangan. So benda ni penting lah. Jangan sesekali bentang kamu membelakangkan kamu punya audiens. Jangan sesekali ini pantang. Jangan sesekali kamu bagi punggung lah, bahasa mudah, bagi punggung kepada audiens kamu. Tak boleh, tak boleh, itu pantang. Cuba kita tumpukan pada semua penonton yang ada. Kena eye contact kita, kalau boleh kita sebarkan. Maksudnya kalau ni kita tengok ke belakang. Kalau nak bagi nampak kita tengok semua, kita kena tengok ke belakang. Jangan kita tengok depan aja. Kena tengok ke belakang, maksudnya dia boleh tengok habis. Pembentang membaca slide ataupun nota. Kena kalau ada slide kita tengok slide lah. Dan seterusnya kita akan ulas berkenaan dengan slide tersebut. Jangan kita baca terus slide tu, tak tengok orang dah. So baca, kita ulas, kita boleh tengok audiens kita lah. Okey, penutup. Dan yang terakhir adalah penutup. Bahagian terakhir dalam sesi pembentangan. Ulang balik apa isi-isi penting. Dalam penutup ni kita kena ulang balik ataupun kita kena remind kepada audiens supaya dia dapat diingati oleh audiens kamu lah. Setiap pembentangan perlukan kesimpulan ataupun rumusan. So setiap pembentangan dia kena ada penutup ataupun rumusan lah. Dan akhirlah pembentangan dengan penuh keyakinan. So kena yakin lah daripada awal sampailah penutup, barulah orang cakap pembentangan kita ni adalah pembentangan yang bagus. Kena yakin lah, pembentangan yang bagus dan pembentangan yang berkesan.
Okey, so setakat itu saja untuk topik. Kita cover 3 topik ya sebenarnya. Yang pertama, pembentukan kertas kerja yang bagus. Yang kedua, penyediaan laporan. Dan yang ketiga adalah pembentangan. Untuk minggu ni, kita dah settle untuk topik. Sebenarnya topik ni topik yang penting lah untuk kamu, nanti kamu nak menghadapinya lah selepas minggu ke-9 nanti ya. Okey, setakat ni ada apa-apa nak tanya? So jam pun telah menunjukkan pukul 10, tidak ada pukul dalam ni. Okey, dana dari kelab badan pelajar usia yang ingin kolaborasi bersama sudah dikira dalam kewangan dan boleh masukkan dalam lampiran permohonan dana. Ya betul, kena masuk lah. Nak tanya, ada tahap minimum untuk jumlah peserta? Tak ada, kita open je. Tarikh program boleh bebaskan? Ya betul. Okey, so Doktor nak tanya. okey. Tadi kan doktor cakap kalau kita collect untuk 2 kumpulan kan dalam kelas ni. So Okey. Laporan dengan kertas kerja tu isi kandungan semua sama ke? Buatlah lain sikit, janganlah ayat sama terus. Lain lah. Kira, tapi Ayat-ayat SJK tu tu. kira sama lah kan? JK sama lah, benda yang sama, teknikal tu sama lah. Benda-benda Okay. teknikal tu sama lah. Thank you. Alright. Okey, ketua kelas jangan lupa ambil kehadiran tau. Projek. Doktor saya nak tanya, kalau Macam ni. peruntukan, kalau peruntukan tu macam tak lulus lagi, kan dah tak lulus, macam kita tengah minta lagi lah. Tapi tapi dah hantar surat untuk mohon peruntukan. So nanti masalah kertas kerja tu selepas pihak sana dah approve ataupun boleh je masuk? Boleh je masuk. Boleh je masuk. Dan lampirkan sekali surat tu. Anggaran kan? Anggaran lah. Lepas tu kan tadi doktor cakapkan ketua kumpulan kena discuss dengan doktor untuk tajuk tu kan. Itu bila ke doktor akan check melalui paperwork? Boleh juga check melalui paperwork pun boleh. Tapi kalau WhatsApp dulu pun okey, tak masalah. Tapi WhatsApp ni masalah. Kalau banyak-banyak nanti, kadang saya tengah kelas, lepas tu saya dah lupa dah. Macam benda yang nak kena buat, lepas tu lupa dah. Tak apa, buat dulu kertas kerja tu, nanti saya akan tengok lah tajuk ni. Tapi nak selamat, bagi WhatsApp lah dulu. Okey doktor. Jadi kiranya kalau boleh jadilah doktor tolak tajuk tu macam tu. Tak, kalau kena dalam konsep kesukarelawanan, saya jarang nak tolak. Kalau kamu yakin itu adalah konsep kesukarelawanan, on. Jalan terus. Tak payah tanya, tak apa. Kalau jelas program yang kamu nak buat ni adalah program khidmat masyarakat ataupun program kesukarelawanan, terus on. Faham doktor, baik. Okey lah, contoh macam ada kumpulan tanya, dia kata nak buat pertandingan. Pertandingan saya tak setuju lah. Okey lah, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Okey, jangan lupa untuk isi kehadiran lah. Kehadiran sangat-sangat penting. Kerana kalau kamu tak hadir nanti tanpa alasan, tanpa sebab yang kukuh, kamu akan dibar ataupun diberi peringatan lah. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita stop setakat ini sahaja untuk minggu ni. Dan di kesempatan ni juga saya ingin mengucapkan sebab kita minggu depan kita dah raya kan. Minggu depan dah raya, jadi kita tak ada kelas lah. Minggu depan kamu pun cuti kan, so kita tak ada kelas. Jadi saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada yang menyambutnya. Dan kepada yang tak raya, selamat bercuti lah. Selamat bercuti, jaga diri, jaga kesihatan masing-masing supaya kita dapat bertemu lagi selepas cuti ya. Selepas cuti kita dapat bertemu lagi. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Dan kalau balik kampung, kalau ada kat rumah, salam lah kepada mak ayah kamu dan juga keluarga-keluarga kamu. Kuih raya jangan lupa. Yang mana ada dekat Kedah, yang mana duduk di Kedah, nanti boleh datang raya rumah saya. Dekat Pendang Kedah. Nanti korang datang raya, WhatsApp dulu. Dan juga nak datang tu bawa lah, jangan datang tangan kosong, bawa lah kuih-kuih ke apa kan. Yang mana nak datang raya rumah saya boleh. Saya tahun ni saya beraya di Kedah lah. Dan tiap-tiap tahun pun saya raya kat Kedah juga. Jadi so kena jaga diri lah. Jaga diri, jangan raya sakan sangat. Jangan orang cakap seronok sangat nak beraya. Jaga kesihatan. Yang memandu, berhati-hati memandu di jalan raya. Dan semoga kita semua selamat semuanya lah.
Jadi setakat ni saja untuk minggu ni. Kita jumpa selepas cuti dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua.